Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuridamia binti Mat Yani. Saya berumur 19 tahun. Saya merupakan pelajar jurusan Sains Komputer di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Saya berasal dari Kota Baru, Kelantan dan saya lahir pada 17 Julai 2003. Saya telah menamatkan pengajian pada tahun 2020 di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mahmud Paduka Raja 1. Semasa peperiksaan PT3, saya memperoleh 10A, manakala semasa peperiksaan SPM, saya memperoleh keputusan 3A, 2B, 3C, 1D. Sepanjang pengajian saya di sekolah menengah, saya menyertai pelbagai aktiviti ko-kurikulum. Saya menyertai aktiviti lakonan sebagai orang kampung sepenuh hari kemerdekaan anjuran kelab sejarah. Seterusnya, saya menyertai nyanyian choir yang membawa tajuk Let It Go dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Jerman yang dianjurkan oleh guru-guru bahasa sempena Minggu Bahasa. Saya juga memegang jawatan sebagai pengawas pusat sumber sekolah dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Selain itu, bilangan ahli keluarga saya ialah 6 orang ahli termasuk diri saya. Saya mempunyai 4 orang adik-beradik. Saya dilahirkan sebagai anak pertama dalam keluarga saya. Ayah saya pula bekerja sebagai pegawai tadbir negeri di Macang, Kelantan. Manakala ibu saya pula ialah seorang suri rumah sepenuh masa. Sejak saya dilahirkan, saya sentiasa menjadi harapan keluarga saya. Selanjutnya, saya juga mempunyai prinsip hidup yang saya sentiasa pegang walau di mana saya berada. Prinsip hidup saya ialah janganlah mudah berputus asa walau banyak mana sekalipun saya gagal jatuh, saya akan tetap akan berdiri dan saya akan cuba lagi sehingga saya berjaya. Hanya sebab saya gagal pada masa itu, tidak semestinya saya akan gagal pada masa seterusnya. Saya yakin bahawa saya sentiasa belajar dari setiap kesilapan dan berubah menjadi insan yang berbeza setiap masa. Saya percaya bahawa diri saya pada hari ini berbeza jika dibandingkan dengan diri saya yang sebelumnya. Pada masa saya berputus asa, itulah masa di mana saya benar-benar gagal dalam hidup saya. Selain itu, saya juga tidak akan pernah berputus asa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendengar doa saya dan akan menunaikan doa saya pada masa yang sesuai, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, Maha bijaksana dan Maha melihat. Nilai-nilai ini akan saya sentiasa simpan dalam hati dan minda saya dan saya akan praktikan sehingga saya berada di dalam fasa yang terakhir agar saya menjadi seorang manusia yang berguna kepada diri saya sendiri, keluarga saya, agama, bangsa dan negara yang tercinta. Saya ingin menyambung pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda Sains Matematik di Universiti Malaya. Cita-cita saya ialah menjadi seorang profesor matematik. Saya meminati subjek matematik dari sekolah rendah lagi. Saya lagi cenderung ke arah pengiraan daripada penghafalan. Saya lebih kepada berfikir daripada menghafal. Jadi, saya rasa kursus sains matematik ini adalah yang terbaik untuk saya memandangkan kelebihan saya adalah dalam matematik. Bidang matematik merupakan bidang yang sangat mencabar, tetapi jika anda merasakan ianya satu bidang yang susah dan tidak menarik, ternyata anda silap sama sekali kerana bidang matematik ini mempunyai banyak keunikan yang ramai tidak tahu. Saya berminat untuk menyelesaikan soalan yang berkemahiran berfikir aras tinggi kerana saya suka mencabar diri saya. Kelebihan industri matematik adalah berpeluang mendapat gaji lumayan dan manfaat sampingan seperti yang kita tahu, bidang matematik ini bukanlah suatu bidang yang mudah untuk diceburi. Oleh itu, gaji yang dibayar juga adalah setimpal dengan tahap kepakaran anda dalam bidang ini. Selain itu, terdapat pelbagai pekerjaan yang ditawarkan dengan lulusan sains matematik. Malah, peluang pekerjaan berdasarkan bidang ini juga luas dan digunapakai di seluruh negara. Dengan lulusan sains matematik ini, saya berpeluang untuk memohon pekerjaan di luar negara dengan pendapatan yang lumayan dan pengalaman yang luas. Apa yang dapat saya faham mengenai bidang atau fakulti ini adalah untuk melahirkan ahli matematik yang berpengetahuan tinggi dalam aspek teori dan boleh mengaplikasi dan berdaya saing bagi menerajui bidang berasaskan matematik, penyelidik yang berpengetahuan dan berkemahiran penyelidikan bagi tujuan inovasi dan pengajian lanjutan. Selain itu, graduan yang mampu menjadi pegawai yang beretika dan berintegriti dalam sesebuah institusi dan industri atau pengusaha yang kreatif. Matematik meliputi pelbagai disiplin di mana kesemuanya adalah besar dan kompleks dalam hak mereka sendiri. Memilih ijazah sarjana muda matematik dalam kalkulus atau statistik membolehkan gambaran keseluruhan pelbagai jenis matematik pelajar. Mereka boleh melihat bagaimana disiplin bersilang dan boleh digunakan untuk membina satu dengan yang lain. Sarjana muda matematik sering menjadi pilihan utama bagi pelajar yang ingin memberi tumpuan kepada teori nombor dan bukannya matematik gunaan. Kursus pelbagai kajian adalah cara yang baik untuk pelajar-pelajar untuk membiasakan diri dengan semua alat matematik yang terhad.
Pihak universiti perlu menerima permohonan saya adalah kerana saya mempunyai ciri personaliti diri yang positif. Contohnya, saya seorang yang sangat berdisiplin, bertanggungjawab, bermotivasi, bijak mengurus masa, berkepimpinan dan lain-lain. Semua aspek tersebut adalah sangat penting untuk menjadi seorang pelajar yang ingin menjadi profesor yang berwawasan serta berhemah tinggi dalam bidang matematik. Contohnya, saya telah menjadi pengawas pusat sumber sekolah selama 4 tahun. Untuk menjadi pengawas pusat sumber sekolah juga menitik beratkan disiplin yang tinggi dalam pelbagai aspek seperti cara bertutur, cara berpakaian, menepati masa, menyiapkan tugas yang ditetapkan dan tempoh yang diberi dan lain-lain. Selain itu, saya juga merupakan setiausaha projek akhir kurikulum Kelab Bantu Mula Matrikulasi. Seperti sedia maklum, seorang setiausaha perlu mencatat setiap aktiviti, memo mesyuarat, surat makluman dan lain-lain. Semua kerja harus dibentangkan, dihantar mengikut tempoh yang ditetapkan. Oleh itu, seorang setiausaha perlu ada disiplin yang tinggi. Selain itu, saya juga mendapat keputusan cemerlang di matrikulasi. Untuk laluan kerjaya Profesor Matematik seterusnya, setelah menamatkan pengajian selama 4 tahun dalam bidang matematik, saya perlu melanjutkan lagi pengajian Master dan PhD dalam bidang matematik. Ini kerana untuk menjadi profesor, saya memerlukan gelaran doktor. Ini kerana untuk menjadi seorang profesor, saya perlu menimba ilmu yang lebih kerana untuk menjadi seorang profesor adalah tidak mudah. Seorang profesor tidaklah hanya mengajar semata-mata, walau bagaimanapun seorang profesor juga perlu menuntut ilmu dalam pada masa yang sama. Saya berharap pihak Universiti Melaya dapat menerima saya sebagai salah seorang pelajar. Jika saya melepasi syarat-syarat kelaikan kemasukan tersebut, silalah hubungi saya di email m108869@moedl.edu.my. Pihak universiti juga boleh menghubungi saya melalui telefon yang bernombor 0119864577. Sekian, terima kasih. Cerdaswa asal ini sering meniti dari bibir manusia dari segenap 4 penjuru dunia tentang revolusi industri 4.0. Ia mencakupi pelbagai penemuan teknologi baru seperti artificial intelligence, analisis dan pengumpulan data, simulasi, automasi, integrasi sistem dan juga penggunaan robotik. Tidak dinafikan, ia bakal merancangkan kemajuan landscape dunia moden dan mengoptimumkan penggunaan teknologi baru dalam keperluan serta keselesaan manusia. Polemik yang menyelubungi rakyat ini harus dibincangkan, dikongsikan manfaat dan cara mendepaninya. Oleh itu, kita perlu mengenal pasti langkah yang perlu direncana oleh pelbagai pihak dalam persiapan menghadapi revolusi industri 4.0. Strategi utama yang boleh dilaksanakan adalah melatih tenaga kerja mahir dalam kemahiran yang diperlukan untuk IR 4.0. Kebergantungan industri terhadap sumber manusia akan digantikan dengan sumber teknologi yang lebih produktif dan berkesan berbanding dengan sumber manusia. Peluang pekerjaan yang sedia ada akan digantikan dengan jenis pekerjaan baru seperti keperluan kepada pembangun aplikasi pintar serta jurutera program mudah alih. Pada tahun 2019, kerajaan mengumumkan peruntukan RM206 juta disediakan untuk membangun dan menyediakan program latihan di Politeknik dan Kolej Komuniti. Kerajaan juga memperkenalkan dana wibawa TVET berjumlah RM30 juta bagi menggalakkan institusi latihan awam bersaing untuk menawarkan program latihan lebih kompetitif dan memenuhi keperluan industri. Justeru melengkapkan tenaga kerja tempatan dengan latihan kemahiran yang sesuai dengan kehendak revolusi industri 4.0 bakal membantu tenaga profesional mengadaptasi dan tidak hilang punca pendapatan. Selain itu, pihak kerajaan juga berperanan penting dalam langkah untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Pendekatan pelan ekonomi yang baik sejajar dengan penggunaan teknologi bagi penggiat ekonomi negara harus dilaksana. Misalnya, potongan 2 kali ganda dilaksanakan ke atas perbelanjaan yang dilakukan syarikat bagi membangun serta meningkatkan kemahiran dalam TVET. Perangkaan undang-undang dan polisi yang mendukung tenaga kerja dalam mendepani revolusi ini harus dilaksanakan oleh pihak kerajaan agar kebajikan rakyat dan kepentingan pemain industri serta negara terjamin. Secara tidak langsung, strategi ini bakal menarik minat pelabur asing untuk melabur dalam negara atas kemampuan kita untuk bersaing dan mengadaptasi revolusi industri 4.0. Telekomunikasi dan rangkaian jalur lebar perlu dikembangkan dan diselenggara dengan baik.
Capaian jalur lebar yang terkini iaitu 4G atau 5G akan membantu keberkesanan teknologi. Infrastruktur ini bukan sahaja perlu diimplementasikan di kawasan bandar, malah kawasan perdagangan seperti pelabuhan dan juga luar kawasan bandar wajar untuk dibangunkan dengan capaian teknologi terkini. Dasar monopoli dalam sumber pembekalan infrastruktur ini harus disemusnahkan supaya semua pihak dan syarikat yang layak dan berkemahiran boleh bersaing secara sihat sekaligus memberikan impak positif kepada pembangunan dan ekonomi negara. Hakikatnya, pelbagai langkah persiapan yang boleh disusun atur supaya kita bersedia menghadapi revolusi industri 4.0. Ia memberi cabaran baharu kepada semua sektor di negara yang memerlukan mereka melakukan perubahan seiring dengan transformasi digital untuk kekal berdaya saing. Semua pihak perlu menjalankan peranan masing-masing supaya aspirasi negara untuk menjadi negara maju dan berwawasan sekaligus menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, kos taraf hidup dan menjamin kestabilan ekonomi serta moral masyarakat. Senario ini persis dengan peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semoga kita sentiasa dianugerahkan pemimpin yang amanah, cendekiawan yang pemurah dan rakyat yang prihatin dalam mendepani segala cabaran kehidupan masa hadapan yang kita tidak boleh jangka dan berjaya mengharunginya demi kelangsungan generasi akan datang.